Halo. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kembali kita dengan video yang seterusnya untuk kita masih berada di topik pertama ya. Kita masih berada di topik pertama untuk Form 5 iaitu Force and Motion dan kita masih lagi berada di subtopik yang pertama iaitu daya paduan ataupun resultant force. Okey, dalam video-video sebelum ni, okey, kita dah tengok resultant force untuk parallel forces atau daya yang selari gini ataupun mungkin macam ni. Okey. So apabila dalam keadaan selari, kita dah belajar macam mana cara nak dapat daya paduan dia. Lepas tu video seterusnya iaitu video sebelum ni, kita dah dapat juga macam mana nak cari daya paduan kalau dia dalam keadaan yang berserenjang. Okey, jadi sekarang untuk hari ni, untuk video kali ni, apa yang cikgu nak tunjuk adalah macam mana nak cari daya kalau dia tidak berserenjang. Okey, bagaimana cara untuk mencari daya kalau dia tidak berserenjang. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Kalaulah daya tu bukan berserenjang, maksudnya antara dua daya tu bukan 90 darjah. Kalau dia berserenjang 90 darjah, maksudnya macam ni kan. Wow, sengit. Katakanlah dia tak sengit, okey, benda ni adalah 90 darjah. Tapi dalam gambar ni bukan 90 darjah, jadi kita panggil dia sebagai daya bukan berserenjang ataupun non-perpendicular forces. Lepas tu nak buat apa? Okey, kalau sebelum ni kita boleh pakai formula, tapi dalam kes ni, okey, apa yang kita nak belajar hari ni adalah bagaimana menggunakan lukisan skala. Okey, so untuk buat benda ni, cikgu cadangkanlah. Okey, tengok kosong tak jadi apa. Jadi sama-sama kita buat. Okey, so korang pakailah pembaris. Okey, pastikan ada. Yang pertama pembaris. Lepas tu kita kena ada protractor. Protractor tu benda yang separuh bulat tu. Just in case lah, tahu tapi yalah protractor ya. Okay, so apa yang kita nak buat kat sini? Yang pertama sekali, okay, tengok lukisan skala tu just bayangkan korang kena lukis sebiji macam apa yang dia cadangkan tu. Okay, alright, so pertama sekali kat sini 10 Newton. Okay, so 10 Newton kan, anggaplah okay, skala kita 1 cm sama dengan 1 Newton. Jadi kalau dia 10 Newton, kita nak lukis berapa cm? 1 cm, 1 Newton, 10 cm, 10 Newton. Okey, 1 cm, 1 Newton, 8 Newton maksudnya kita akan lukis sepanjang 8 cm. Okey, jadi first step, bertenang, first step kita adalah kita lukis garisan 10 cm. Okey, ambil pembaris. Okey, kita bayangkan ini adalah pembaris. Okey, bayangkan ni adalah pembaris kan. Ambil pembaris. Sengit rupanya garisan cikgu. Kita try sekali lagi. Okey, ambil pembaris. Okey, ukur. Tak mau. Ambil pembaris, ukur. Panjang mana? 10 cm. Okey, dah. Okey, kalau sudah buat benda tu, okey, apa yang kita buat seterusnya adalah 8 Newton ni kan 8 cm. Jadi daripada sini tarik 8 cm. Tapi kan macam mana nak buat 8 cm tu? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Okay, so macam mana nak buat tu bergantung kepada 50 darjah ni. Okay, step seterusnya adalah ambil separuh bulat korang tu. Okay, benda yang separuh bulat tu, protractor tu kan, letak kat sini. Dia sengit sikit lah. Okay, letak sini. Okay, lepas tu kan ukurlah sampai 50 darjah. Maksudnya contoh katakanlah ini 50 darjah. Okay, so ukurlah kat sini, tanda kat sini. Okay, lepas tanda, alihkan protractor tu, alihkan. Okay, lepas tu kan ambillah pembaris korang, buat pakai pembaris tadi, tarik sepanjang mana? Panjang 8 cm. Lukisan cikgu tidak tepat. Kenapa? Sebab cikgu tak ada protractor kat sini. Tapi itulah idea dia. At least korang fahamkan konsep dia lah. So ini adalah 50 darjah dah.
Okey, selesai. So sekarang kita padam yang kat sini, padam kat sini. Okey, lepas tu nak buat apa ni? So apa yang korang boleh buat adalah ambil pembaris. Pembaris tadi, ni pembaris tadi kan. Tarik pembaris. Kalau nak tepat pakai kompas, tapi ni cerita kita nak buat bagi faham, bagi senang. So ambil pembaris tadi kan, tarik. Jangan goyang-goyang tangan. Jangan goyang-goyangkan tangan anda. So tarik betul-betul sama. Lepas tarik ni kan, contoh, katakanlah ni pembaris korang tadi 10 cm kan. Tarik pembaris ni sampailah ke sini. Selepas kita tarik pembaris sampai situ, apa yang kita buat adalah sambung garisan ni, tarik. Sepanjang mana? 10 cm juga. Pastikan tidak sengit-sengit, tangan tak boleh ketar. Dah settle tu padam. Bukan padam, alihkan pembaris. Lepas tu nak buat apa? Buatlah benda ni. Inilah dia, nampak? See? Terhasillah paralelogram. Inilah dia paralelogram kita. Paralelogram. Paralelogram dah siap. Lepas tu nak buat apa? Tengok jangan lupa arrow. Nak buat apa? Dia macam ni. Kalau korang tengok video paduan hari tu, daya paduan yang berserenjang tu, cikgu kata bayangkan ada kotak kat sini. Kotak ni ditarik ke kanan dan ditarik ke bawah. Jadi ke mana kotak tu akan bergerak? Kotak tu akan bergerak ke tengah-tengah. So inilah dia daya paduan kita. Ada satu kotak ditarik ke tepi dan ditarik ke bawah. Jadi kotak tu gerak mana? Takkan dia bergerak ke kiri tiba-tiba. Mestilah dia bergerak ke kanan dan ke bawah. Jadi macam mana nak buat ni? So itulah F kita. Jadi aplikasikan dekat dalam gambar. So inilah kita punya F. So macam itulah cerita dia. Jadi inilah. Jadi lepas tu nak buat apa ni? Ukurlah pakai pembaris. Ukur pakai pembaris. Kalau korang ukur pakai pembaris, contoh. Kalau cikgu buat sebelum ni, dia lebih kurang antara 16, lebih kurang dia tak semestinya tepat 16 ni. Tapi katakanlah lebih kurang 16, maybe 16.1, 16.2. So 16 cm ni, apa yang korang buat adalah, tengok tadi 1 cm, 1 Newton kan. Sekarang ni berapa cm? 16 cm. Jadi kalau 16 cm berapa Newton? 16 Newton juga. So 16 Newton lah. So itulah kita punya resultant force, 16 Newton. Itulah daya paduan kita 16 Newton menggunakan paralelogram. Ini 10 Newton, ini 8 Newton. So daripada situ ukurlah sudut. Macam itulah. Atau ni satu method. Method ni nama dia method paralelogram. Sekejap. So method ni kita panggil paralelogram punya method. So kita ada lagi satu method tau. So method lagi satu ni nama dia adalah triangle method. So satu lagi method ni nama dia adalah triangle method ataupun teknik segitiga, method segitiga. So apa beza dia? Konsep dia, triangle method ni lebih kurang je macam paralelogram. Beza dia adalah paralelogram bentuk dia gini. Jadi triangle tu macam mana? Triangle, korang hanya ambil bentuk triangle lah. Maksud cikgu macam ni. Padam sekejap. Oh, tidak bergerak rupanya. Sekejap triangle tadi kan? So triangle macam mana pula? Dia macam ni. Tadi korang dah buat paralelogram. Cantik dah paralelogramnya. So paralelogramnya paralelogramnya bentuknya begini. Jadi daripada paralelogram ni, kalau kiranya macam ni lah triangle kita. So sama juga konsep tadi. Jadi apa yang korang buat adalah lukis ikut skala betul-betul. Contoh 8 Newton tadi korang lukis sebanyak 8 cm. Katakanlah ni 8 cm Jadi dia mewakili 8 Newton.
Okey, lepas tu ni 10. Okey, lukislah kat sini 10. 10 cm pula untuk mewakili 10 Newton. Lepas tu sambungkan hujung ke hujung. Okey, sambungkan hujung ke hujung, dari hujung ni sampailah ke hujung ni. Jadi dari sini korang akan dapat daya paduan. Sama juga konsep dia. Okey, lukislah ikut skala. Okey, ini adalah secara ringkas macam mana nak dapatkan daya paduan yang bukan daya berserenjang ataupun non-perpendicular forces. Tapi kan, jap, kita try tengok lagi satu contoh soalan. Kalau, cuba tengok kat sini. Tadi cikgu kata ikut je lah apa yang dia bagi kan. Daya tu. So sekarang tiba-tiba dia bagi 300 Newton, 150 Newton. Takkanlah kita tiba-tiba 1 cm 1 Newton. Lepas tu 300 Newton nak buat benda. Takkan nak buat 300 cm. Tak muat. Tak muat lah. Boleh buat tapi tak muat. Dah tu nak buat macam mana? So daripada sini pakailah nisbah yang korang nak pakai. Pakailah ratio yang sesuai. Contoh yang sesuai adalah 1 cm mewakili 30 Newton. Contoh. Kalau 1 cm mewakili 30 Newton, check balik. 1 cm 30 Newton kan? So 300 Newton adalah 10 cm. Yang ni akan jadi 5 cm. Okeylah. Muatlah kertas. Tapi tak semestinya jawapan dia gini. Boleh juga 1 cm mewakili 50 Newton. Kalau kita guna nisbah yang ini, kita akan dapat dekat sini 6 cm. Kat sini 3 cm. Kecil lah sikit. So dia kan nisbah ni buat je asalkan dia bersesuaian. Apa maksud yang tak sesuai? Contoh yang tadi itulah, yang ni tak sesuai sebab 1 cm 1 Newton, 300 cm 300 Newton. 300 cm nak lukis, tak sesuai lah. Contoh yang tak sesuai lagi. Ni tak sesuai sebab besar sangat. Tak muat kertas. Satu lagi yang tak sesuai, kurang sesuai adalah kalau contohlah 1 cm kita letak 150 Newton. 1 cm 150 Newton, jadi kan 300 Newton ni akan jadi 2 cm. Yang ini akan jadi 1 cm. So kenapa dia tak sesuai? Sebab dia kecil sangat. Dia kecil sangat. Jadi kan bila korang lukis tu kan macam 2 cm je, 1 cm je, macam tak sesuai sebab dia kecil sangat. Jadi buat sebesar yang mungkin tapi asalkan muat kertas soalan. So itulah dia cara secara ringkas macam mana nak lukis ataupun macam mana nak cari daya paduan ataupun resultant force bila daya yang ada tu tidak berserenjang. Non perpendicular forces. Jangan lupa buat latihan. Siapa buat dia dapat. Terima kasih.